Selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita akan lihat bab 1 Evolusi dan Taksonomi Sains Tambahan KSSM tingkatan 4 Unit 1.3 Pengelasan Organisma. Dalam unit ini, pelajar akan mempelajari berkaitan pengelasan binomial linears, kepentingan taksonomi dalam sains dan kerjaya berkaitan taksonomi. Mari kita lihat pelajar ya. Pertama, mari kita lihat pengelasan binomial linears. Ahli naturalis dan penjelajah Sweden, Carolus Linnaeus adalah orang pertama yang menetapkan prinsip untuk menentukan genus dan spesies organisma semula jadi dan membuat sistem yang seragam untuk menamakannya yang dikenali sebagai pengelasan binomial linears. Dalam sistem pengelasan ini, nama umum perlu dimulakan dengan huruf besar dan nama spesies ditulis dengan huruf kecil. Nama saintifik ini adalah daripada bahasa Latin dan perkataannya dicetak secara condor. Mari kita lihat beberapa kaedah penulisan nama saintifik sesuatu organisma. Contohnya, jagung adalah nama biasa. Genusnya adalah Zea, di mana pelajar boleh lihat huruf besarnya ditulis dengan huruf Z. Untuk spesies pula, ditulis dengan huruf kecil. Maka, nama saintifiknya adalah Zea mays dan ditulis secara condong. Seterusnya, kita lihat lagi satu contoh. Harimau, nama biasa. Genusnya adalah Panthera. Spesiesnya ianya adalah sejenis spesies Tigris. Jadi nama saintifik untuk harimau ini adalah Panthera tigris. Di mana genus dimulakan dengan huruf besar dan spesiesnya ditulis dengan huruf kecil. Seterusnya, mari kita lihat contoh yang paling dekat dengan kita, manusia. Genusnya adalah Homo dan sejenis spesies Sapiens. Maka nama saintifiknya adalah Homo sapiens. Dan tulisannya mesti ditulis secara condong. Organisma-organisma ini pula boleh dikelaskan kepada 5 kumpulan yang besar yang dipanggil alam. Alam ini terdiri daripada yang pertama, Monera, Protista, Fungi, Plantae dan Animalia. Mari kita lihat apakah ciri-ciri yang terdapat dalam 5 kumpulan besar ini. Yang pertama, Monera. Monera merupakan organisma, sejenis organisma unisel, tiada membran nukleus, tiada membran organel, mempunyai dinding sel dan contoh yang paling mudah adalah bakteria. Seterusnya, Protista. Merupakan organisma unisel, mempunyai membran sel, mempunyai membran organel yang ringkas sebagai contohnya protozoa dan juga alga. Yang ketiga, fungi, tiada kloroplas, dinding sel daripada kitin, menghasilkan spora, contohnya cendawan dan juga yeast. Yang keempat, Plantae. Merupakan organisma multisel, mempunyai kloroplas, dinding selnya terdiri daripada selulosa, contohnya paku pakis dan tumbuhan berbunga. Kumpulan yang terakhir adalah Animalia, yang merupakan organisma multisel, tiada dinding sel, mampu bergerak
sebagai contohnya cacing, ikan dan juga burung. Seterusnya, mari kita lihat hierarki pengelasan organisma pula. Taksonomi pula bermaksud pengelasan biologi, iaitu pengelasan terhadap organisma hidup dan juga yang pupus. Terdapat 7 peringkat taksonomi, iaitu pengelasan biologi, di mana cara kita mengelaskan organisma. Terdapat 7 peringkat taksonomi, utama di dalam alam, di mana bermula dengan alam. Sebagaimana pelajar boleh lihat di sini terdapat sekumpulan organisma yang berbeza daripada kumpulan alam animalia, iaitu haiwan. Diikuti peringkat yang seterusnya, filem, contohnya chordata, di mana haiwan-haiwan yang ditunjukkan di dalam rajah mempunyai ciri-ciri yang seakan sama. Peringkat yang seterusnya adalah kelas, di mana pelajar boleh lihat di sini, di mana di dalam rajah dari dalam kelas tiada ikan dan juga burung. Kerana ianya dikelaskan dalam kumpulan yang sama, dipanggil mamalia. Jadi ianya kita panggil sebagai kelas. Ianya dikelaskan dalam kumpulan yang sama, jadi kita panggil kelas. Peringkat yang keempat, order. Apa itu order? Jadi kalau kita lihat gambar keempat pula, yang tertinggal adalah tupai. Ini adalah kerana keempat-empat haiwan ini merupakan karnivor dan dikenali sebagai karnivora. Ianya dipanggil sebagai order dan seterusnya family. Contohnya, ketiga-tiga rajah yang ditunjukkan adalah sejenis beruang yang terdapat dalam family Ursidae. Seterusnya, yang mempunyai genus yang sama iaitu Ursus, di mana kita boleh lihat dua jenis beruang, beruang perang dan juga beruang kutub. Dan peringkat yang terakhir adalah spesies di mana dikecilkan lagi dan ini dipanggil sebagai spesies Ursus arctos. Jadi, terdapat 7 peringkat taksonomi utama iaitu alam diikuti oleh filem, kelas, order, family, genus dan terakhir sekali yang paling spesifik adalah spesies. Mari kita lihat apakah kepentingan taksonomi ini. Kepentingan taksonomi ataupun pengelasan biologi ini adalah untuk memudahkan untuk mempelajari, mengenal pasti serta mengingat sesuatu organisma, menunjukkan hubungan antara pelbagai kumpulan organisma dan juga menunjukkan evolusi organisma daripada kehidupan yang ringkas kepada yang lebih kompleks. Seterusnya, kita akan melihat apakah kerjaya yang kita boleh dapati dalam bidang taksonomi ini. Yang pertama, ahli botani, ahli zoologi dan juga ahli taksonomi. Mari kita lihat perincian berkaitan kerjaya ini. Ahli botani adalah penyelidik dalam bidang tumbuhan di mana mereka mengkaji spesies-spesies baharu dan menjalankan uji kaji terhadap tumbuhan. Ahli zoologi pula merupakan penyelidik dalam bidang hidupan haiwan dan terlibat dalam penyelidikan, pengurusan dan juga pendidikan haiwan. Dan akhir sekali, ahli taksonomi di mana mereka mengkaji serta menentukan organisma dalam klasifikasi yang bersesuaian. Jadi, itu sahaja untuk bab 1, evolusi dan taksonomi, pengelasan organisma.
Sekian terima kasih dan jumpa lagi.